Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sanusi Azmi, yang mana bidang pengkhususan saya adalah bidang orientalism. Cumanya ramai yang bertanya saya tentang apakah itu orientalism ataupun orientalis ni. Secara umumnya saya boleh bagi satu definisi yang mudah tentang orientalism, iaitu dia diambil daripada perkataan orient ataupun oriental yang membawa maksud timur. Iaitu kalau kita tengok dari aspek definisinya secara umum, orientalism adalah kajian mengenai tentang ketimuran, tentang budaya timur, tentang agama orang timur, tentang bahasa orang timur dan sebagainya. Secara umumnya, orientalism adalah kajian tentang timur ataupun orang timur tu tadi. Yang ni telah dinyatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Sibai, yang mana beliau menyebutkan antaranya terdapat 4 faktor kenapa orang barat kaji tentang timur. Yang pertamanya adalah faktor agama, religious factor. Yang kedua adalah faktor tentang penjajahan. Yang ketiganya tentang faktor ekonomi. Dan yang keempatnya adalah tentang faktor politik. Baik, mengenai tentang faktor agama ni tadi, Mustafa Sibai berpandangan, dia kata antara punca yang menjadikan orang barat teringin nak kaji tentang timur ni adalah dari aspek kerana selepas daripada perang salib, habis daripada Crusade, mereka mula menghantar penyelidik-penyelidik ke timur sebagai contoh, dan penyelidik-penyelidik ini adalah penyelidik yang dihantar dan didanai oleh pihak gereja. Jadi Mustafa Sibai berpandangan sebenarnya faktor utama mereka kaji tentang timur sebenarnya ada kaitan dengan agama. Mereka hantar ke tempat-tempat yang tertentu, didanai oleh orang gereja untuk menguasai ataupun memahami tentang agama orang Islam itu sendiri tadi. Yang keduanya adalah dari aspek faktor penjajahan. Faktor penjajahan ni menarik kerana kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh J. Wardenberg, dia menceritakan bagaimana ketika mana Napoleon Bonaparte datang ke Mesir. Bila mana mereka datang ke Mesir, dia bukan sekadar datang bawa tentera, tapi dia datang bawa penyelidik dia sendiri dan ensiklopedia di Mesir. Encyclopedia of Egypt ni tadi dihasilkan dalam tempoh kurun ataupun tahun yang 1820 lebih tu, sehingga dihasilkan satu ensiklopedia mengenai tentang Mesir adalah berlaku pada zaman Napoleon. Maknanya mereka menjajah bukan sekadar menjajah, tetapi mengkaji tentang timur dan bagaimana pengkajian tentang timur tu boleh memberikan manfaat dalam mekanisme penjajahan mereka. Sama juga macam dekat Aceh, Snok Horgronje yang dihantar oleh syarikat timur untuk menguasai ataupun memahami tentang nature pemberontakan yang berlaku di Aceh, sehingga kan Snok Horgronje ni berjaya untuk mententeramkan ataupun mengkaji elemen-elemen yang boleh mententeramkan pemberontakan yang berlaku di Aceh. Sama juga dengan Sir William Jones, kalau tak silap saya, yang menubuhkan Royal Asiatic Society di Bengal di India untuk mempelajari tentang isu-isu penjajahan ataupun apa yang boleh mereka bantu dari aspek penjajahan di India. Manakala yang ketiga pula adalah mengenai tentang ekonomi. Kalau kita perhatikan penulisan yang ditulis oleh J. Wardenberg tadi, menceritakan bagaimana pihak barat telah mula mengkaji tentang laluan ekonomi yang dibentuk oleh kerajaan Osmaniyah ketika kurun yang ke-16, seakan-akan menunjukkan ada faktor ekonomi yang menjadi pemangkin buat golongan orientalis mengkaji tentang timur. Dan yang keempat, yang terakhir adalah faktor politik, yang mana mereka bukan sekadar mengkaji tentang timur tetapi melahirkan tokoh-tokoh politik tempatan ataupun mendidik orang tempatan berdasarkan sekolah-sekolah khas yang mereka bangunkan di tempat mereka datang, yang akhirnya membawa pemikiran yang dibawa oleh kaedah pemikiran orang barat itu sendiri.